آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang ke-29 daripada bulan Safar 1442 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada manfaat dan kebaikan, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Pagi ini insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ini menghimpunkan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang berkait dengan peribadi, akhlak, sikap, kelaku, perangai selaku kita ni orang Islam, selaku kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selaku kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini insya-Allah kita akan sambung muka surat yang ke 83. Muka surat 83. No, yang mana tak ada kitab, kitab ada di dalam kotak tu. Harga sebuah berapa haji? Sebuah apa? Dia wakaf kan macam mana? Oh tak. Yang belakang tu ada orang wakaf. Yang kotak belakang tu orang wakaf. Hak wakaf lagi kena bagi balik lah. Hak mana nak ambil buat apa sebagai apa simpanan sendiri, hak depan. Tapi kalau tukar pun tak apa no. Cuma nanti ni balik lah. Baik. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita. Tajuk kita simple sahaja hari ini. Tajuk kita tajuk yang ke-22, muka surat 83. Orang miskin yang sebenar. Nah, itu tajuk kita pada hari ini. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, tajuk yang ke-22, orang miskin yang sebenar. Siapa yang ada kitab boleh buat kurungan belakang perkataan sebenar tu, tulis itu di dalam Islam. Orang miskin yang sebenar di dalam Islam. Kita dah bicara sebelum ini berkaitan dengan siapakah orang yang kaya di kalangan manusia ni, siapa orang yang kaya dalam Islam, yang tu kita dah bincang. Dan hari ni pula kita nak tengok pula siapa di kalangan manusia ni yang masuk di dalam kategori ataupun yang disahkan sebagai orang ni orang miskin. Macam mana kita nak kenal sifat orang miskin, dan orang miskin yang macam mana yang kita patut bantu. Yang ni kita nak tengok sikit pada pagi ni. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Baik. Orang miskin yang sebenar dalam Islam. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu luqmatu wal luqmatan wat tamratu wat tamratan, walakinnal miskin alladhi la yujidu ghinan ولا يفطن يغنيه ويفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس أو كما قال رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang miskin itu orang yang mengelilingi manusia untuk mendapatkan 1-2 suap makanan ataupun sebiji 2 biji tamar. Tetapi orang miskin yang sebenar ialah orang yang tidak mendapat suatu hajat yang mencukupi, dan keadaan itu tidak pula diketahui orang.
orang-orang memberikannya sedekah padahal dia tidak berusaha meminta sedekah daripada orang ramai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ringkas kita bagi nampak sikit pasal huraian pun tak banyak, 3 poin ya. Cuba tengok belakang, huraian pun 3 poin ya. Hak ni kalau dan kita baca sekali kesimpulan, kita ambil pengajaran. Kita ni ataupun bahasa mudahlah, Allah Ta'ala ciptakan manusia hidup atas muka bumi ini dengan pelbagai peringkat kehidupan manusia. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang segak, ada yang tak berapa segak, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang banyak harta, ada yang miskin. Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup atas muka bumi ini dengan kepelbagaian macam-macam jenis. Itu bahasa mudah dia lah. Dan di antara kumpulan manusia yang ada di atas muka bumi ini, ada kumpulan yang namanya orang miskin. Orang yang disebut sebagai miskin. Miskin dari sudut apa? Dari sudut harta benda. Orang yang kekurangan harta benda, yang mana dalam istilah kita hari ini kita sebut sebagai miskin. Arab pun sebut miskin, Inggeris sebut poor. Orang susah lah bahasa mudah dia. Bila Allah Ta'ala jadikan atas muka bumi ini ada kepelbagaian, ada orang miskin. Jadi orang miskin yang ada atas muka bumi ni, macam mana kita nak mengenali mereka? Macam mana nak kenal kata orang ni sebenarnya miskin? Orang ni adalah kumpulan orang miskin yang Allah Ta'ala telah tetapkan atas muka bumi ini. Kumpulan ini adalah kumpulan yang perlu dibantu oleh orang Islam. Kumpulan ini adalah kumpulan yang sepatutnya kita berikan perhatian. Kumpulan ini adalah kumpulan orang yang dikasihi. Sebab orang miskin ini adalah orang yang dikasihi oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW sendiri doa pada Allah, kan? Allahumma ahyini miskinan. Doa ni saya mengajak saya tak berani beramai. Kan? Melainkan orang yang imannya sangat mantap. Dan baginda menjadikan doa ni sebagai satu daripada doa baginda. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku di hari kiamat dalam kumpulan orang-orang miskin. Pak yang senyap nampak gaya. Tak mau doa ni, tak mau ambil ke? Tengok seorang pun tak tulis. Sebab apa? Sebab orang miskin mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di hari akhirat kelak. Sebab itu baginda mendoakan baginda bersama dengan kumpulan orang miskin. Baik. Cuma hari ini kita nak tengok siapakah orang miskin yang sebenar. Macam manakah kategori orang miskin yang sebenar dalam Islam? Nabi SAW bersabda, bukanlah orang miskin itu orang yang mengelilingi manusia untuk mendapatkan satu suap makanan atau sebiji dua biji tamar. Orang miskin ni Nabi sebut bukanlah orang hadut minta kat orang. Ni saya ni nak makan tak ada, saya ni lama dah tak makan, 4 hari dah tak makan, 5 hari dah tak makan, saya ni anak susu tak ada. Ayat tu lalu kan, saya ni bil elektrik nak kena potong ni, saya bil layak nak kena potong ni, ni saya ni berapa hari dah tak makan ni. Nabi kata bukanlah orang miskin ni orang hadut minta-minta. Kan kita hukum orang minta-minta tu miskin. Tapi orang miskin macam mana? Nabi sebut, tetapi orang miskin yang sebenar ialah orang yang tidak mendapat satu hajat yang mencukupi. Orang miskin ni siapa? Orang yang betul-betul susah, keperluan hidup dia tak cukup. Siapa yang ada kitab dekat suatu hajat tu, kalau boleh buat kurungan di situ, tulis situ, tak cukup keperluan hidup. Itu maksud tidak mendapat satu hajat. Maksudnya tidak cukup keperluan hidup. Apa dia Ustaz? Tak cukup keperluan hidup tu, apa benda yang dikatakan keperluan hidup tu? Ayah boleh tulis sikit kat tepi tu. Asas keperluan hidup yang asas ni, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu asas. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Translate dalam logat yang mudah bagi senang faham, orang miskin ni siapa? Orang yang dia tak cukup keperluan asas dia. Makan, minum sehari tak cukup. Pakaian tak cukup. Pakaian yang biasa dipakai menunjukkan pakaian ni tutup aurat, tapi dia tak cukup. Tempat tinggal tak cukup, tak sempurna seperti mana orang biasa.
Dia tak cukup keperluan asas ni. Tapi kata Nabi, tetapi keadaan ini tidak pula diketahui orang. Tapi orang tak tahu kata dia susah. Disebabkan apa? Dia tak habaq kat orang, dia tak cerita kat orang, dia tak perjatuh ayak muka dia pergi minta kat orang. Siapa pun tak tahu kata dia susah, tapi dia susah. Macam mana orang tak tahu? Pasal dia tak habaq. Pernah jumpa jenis ni? Bila kita tengok dia susah, kita nampak dia susah, tapi sampai sudah kita kata ni, hang ni tak pergi minta ke zakat-zakat apa? Segan. Padahal kita tengok dia susah. Ni contoh. Tahu kata dia susah, tapi dalam dia kuat, iman dia kuat, yakin dia pada Allah kuat, dia tak mengharap pada manusia, dia harap pada Tuhan. Dia tak mau berjatuh ayak muka minta kat orang. Oh, kemai. Ayah pernah jumpa ada orang macam ni. Siapa pernah jumpa, bantu dia lebih sikit. Siapa jumpa orang macam ni, tolong lebih sikit. Inilah orang yang miskin yang sebenar dalam Islam. Dia susah, kita tengok pun kita tahu kata hak ni pakaian pun tak cukup, makan minum pun kadang makan, kadang tanya anak dia, anak adik-adik makan apa ni anak makan apa? Oh ayah hari ni tak ada apa, mak goreng telur aja. Tak ada apa, lauk apa tak ada. Bila tanya kat bini dia, hai hari ni makan apa? Boleh lah, alhamdulillah, makan kenyang dah. Dia tak mau berjatuh ayak muka dia, minta kat orang. Tak mau tunjuk kat orang kata dia susah. Inilah orang miskin sebenar. Baik, cuba tengok Nabi sebut. Keadaan ini tidak pula diketahui orang. Orang tak tahu. Orang-orang memberikannya sedekah. Orang tengok susah, orang bagi kat dia. Padahal dia tidak berusaha meminta sedekah daripada orang ramai. Tapi dia tak, bahasa kasar kita, dia tak berjatuh ayak muka minta kat orang. Allah Ta'ala sebut ni, orang macam ni, orang mulia ni, orang baik macam ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Tuhan kata depa berasa depa boleh, depa mampu, depa rasa depa boleh apa dengan kederat depa tu, depa boleh pulun lagi, padahal depa susah. Tuhan kata ta'rifuhum bisimahum. Kamu nak kenal orang macam ni senang. Orang macam ni ada tanda, nak kenal dia mudah. Apa dia? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Depa jenis tak suka minta kat orang banyak kali. Kalau terpaksa kena minta juga pun, dia main sekali lah. Dia tak mau dah. Kali kedua, kali ketiga, dia tak mau minta. Dia termalu lah, segan. Pernah jumpa orang kita suruh ambil borang zakat, tak mau, segan. Kita khetiak pergi cari bagi kat dia. Dia isi-isi hantar pergi, dapat. Tahun depan kita datang minta beli zakat, tak mau, tu lepas dapat, segan lah, bagi orang lain lah. Siapa jumpa orang macam ni, bantu dia lebih sikit. Bukan setakat miskin ni, mulia. Awak yang senyap nampak ke? Habis tu haduk main minta menjang tak? Tu tak bagi pun tak apa lah. Kan? Ustaz, saya 4 hari dah tak makan. Ada 4 hari tak makan. Ulat dalam batu pun ada rezeki. Macam mana boleh kata tak ada rezeki? Ada lah makan tu. Takkan dia nak habaq, saya makan kenyang dah ni. Cuma nak minta sumbangan lah. Saya makan kenyang dah, alhamdulillah, di rumah barang cukup. Cuma nak minta bantuan. Ada ke? Takkan nak habaq macam tu. Kita nak kena pandai lah. Baik, sambung. Tengok huraian. Poin nombor 1. Tajuk senang hari ni. Hari ni tajuk cukup simple ni. Boleh habis awal lagi. Ada nasi lemak ni. Boleh berhenti awal. Baik. Hadis menerangkan, cuba tengok sama-sama poin nombor 1. Ni huraian daripada hadis yang kita baca tadi. Hadis menerangkan bahawa seseorang belumlah dapat dianggap miskin walaupun dia terpaksa meminta sesuap makanan atau sebiji tamar untuk keperluan hidupnya. Nampak? Seseorang ini kita tak boleh hukum dia, kata dia ni orang miskin, dia ni miskin. Kita tak boleh hukum je tu. Walaupun kita tengok dia duk minta-minta, tak boleh hukum lagi kata dia miskin. Sebab tu hak mana nak bayar zakat, hati-hati ya. Kan salah satu daripada syarat ataupun asnaf zakat, siapa tak ada kitab dalam kotak no. Yang depan ni siapa yang nak beli, nak jadikan dia simpanan sendiri, ada boleh ambil yang depan ataupun boleh ambil sama kan. Sama ya. Yang belakang tu untuk wakaf. Maksudnya siapa nak pinjam saja, satgi habis buh balik. Siapa nak jadikan hak milik boleh ambil, satgi bayar kat masjid. Harga dia ada apa? RM10. Lebih kurang tu ya, 10 ke 15 lebih kurang tu ya. No? Kitab ada dalam tu. Baik.
seseorang belum dapat dianggap sebagai miskin walaupun dia terpaksa minta makan, minta kurma, minta apa, belum lagi boleh kita kategorikan dia miskin. Itu yang saya sebut tadi, zakat, salah satu asnaf zakat adalah miskin. Sebab tu kita kena pandai memilih siapa orang miskin yang perlu diberikan bantuan zakat. Tu kena hati-hati sikit tu. Apatah lagi, cuba tengok, apatah lagi kalau yang duk minta pun tak boleh kategori sebagai miskin, apatah lagi keadaan mereka yang masih belum terpaksa meminta-minta kerana masih sanggup bekerja. Kalau hak duk minta tu pun kita tak boleh hukum kata dia orang miskin. Ni hak ada kederat boleh kerja, boleh kerja, boleh usaha, boleh buat sesuatu. Umur baru berapa? 42, boleh lagi kerja. Kita terus hukum ni miskin, ni miskin. Hak duk minta pun tak boleh lagi hukum kata miskin, apatah lagi yang ada kederat boleh bekerja. Atau masih mempunyai sara hidup yang cukup baginya, ataupun betul dia tak ada kerja ustaz, dia tak ada pendapatan, tapi dia ada penanggung. Kadang-kadang dia ibu tunggal, memang dia tak kerja, betul, kita tak nafi dia tak kerja, dia tak apa, tapi anak dia kerja. Ustaz, anak sekupang tak bagi kat dia, betul, kita pun tak nafi anak tak bagi sekupang pun, tapi 3 keperluan asas yang kita sebut tadi, makan minum ada ustaz, apa anak makan dia makan lah. Anak pergi beli apa makan dia makan tak, makna makan lepas lah. Pakaian, apa anak pakai dia pakai, tak ada duk telanjang bulat, tak ada. Anak pakai ada pakaian, dia ada pakaian, dua ada dah. Tempat tinggal, anak ada, anak bayar apa semua, walaupun dia tak kerja apa, makna makcik ni keperluan asas dia lepas lah. Dia bukan orang miskin, dia ada sara hidup. Any question? Tengok nampak macam confused, nampak gaya. Sebab tu hari ni kita mengaji tajuk ni, lah ni macam ni lah. Nombor 1, lah kita nampak sikit-sikit lah orang miskin tu siapa. Lepas ni boleh cari dah siapa yang kita nak bantu, satu. Yang kedua, yang mengaji hari ni, siapa ada dapat duit zakat. Kalau rasa kita tak masuk, nampak gaya ustaz, saya bukan orang miskin kalau cara-cara macam ni, kalau boleh ikhtiarkan, kalau boleh jangan ambil duit zakat atas asnaf miskin. Kan zakat ada asnaf banyak. Kalau asnaf fi sabilillah, ambil lah. Anak nak mengaji, ambil duit zakat, tak ada masalah. Kita apa, asnaf ada asnaf tertentu yang boleh ambil. Tapi kalau mereka bagi kat kita sebab asnaf apa? Miskin, kalau boleh tolak. Macam kita kau orang miskin, takut sekali duk makan hak orang lain. Any question? Tak ada salah tu. Tajuk senang je hari ni, memang senang sungguh ni. Kan? Nampak cara tu, cara faham lah, baru baca poin nombor 1. Baik. Ataupun masih mempunyai sara hidup yang cukup bagi dirinya, macam saya sebut tadi lah, dia tak ada apa tapi ada orang tanggung dia, selesai. Maknanya dia ada pendapatan, selesai. Dia tak ada gaji, betul, tapi ada sara hidup dia cukup, makan, pakai, tempat tinggal, selesai. Maknanya bukan miskin lah tu. Baik. Orang yang sebenarnya miskin, siapa dia? Orang yang sebenarnya miskin ialah orang-orang yang tidak memiliki keperluan hidup yang secukupnya. Saya sebut dah tadi, keperluan hidup 3 tu lah. Siapa nak tulis balik boleh tulis lah. Keperluan hidup 3 tu, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dan sekarang ni, yang ni isu macam ni, isu miskin apa semua ni, yang ni kena tengok apa ulil amri. Kita panggil ketetapan yang dibuat oleh ulil amri, oleh pemerintah. Hak ni bab isu bab zakat, bab miskin, bab apa ni kena rujuk sama ulil amri, pemerintah. Macam kita di Penang lah ni, kena rujuk Penang. Hak miskin Penang berapa sekarang? Kena rujuk tu. Kita tak boleh hukum dia ni miskin, ni tak miskin. Kita kena ikut ulil amri, pemerintah lah. Ikut apa yang pemerintah dah tetap. Tak silap saya, kalau Penang ni, siapa yang pendapatan bawah 820 seorang, dia duduk seorang-seorang, pendapatan dia bawah 820, kira miskin. Maksudnya 820 tu depa dah kira siap dah, had kifayah, had cukup. Had yang bagi, had yang mana cukup, dia ni kalau sampai had macam ni tak miskin lah. Tak sampai had tu kira miskin lah.
Ada yang kata RM820 untuk seorang. Tu kira tu makan minum pakaian tempat tinggal apa sekali tu 820. Kalau tak silap lah, hak ni boleh rujuk balik nanti dengan pejabat zakat lah, atau rujuk dengan kerajaan negeri ke, yang JKM pun boleh tanya had miskin lah berapa, sebab dia berubah, dia bukan tetap 800 sampai bila-bila dak. Tengok tarikh hidup. Tak silap saya, setakat yang saya tahu dulu lah 2-3 tahun lepas 820. Had tahun ni tak tahu, mana lebih kurang kot lerah tu lah. Siapa pendapatan bawah 820, dia kita boleh kategorikan dia ni miskin. Boleh dapat zakat tu dulu, no? Tu ulil amri tetapkan macam tu. Lepas tu kalau ayah perasan zakat, dia pakai formula tu lah. Lepas tu hak mana tengok gaji atas, ni bukan tak layak. Tu yang tambah hak ni rakam kan, tak apa. Tambah hak jenis pasang estro, memang tak bagi zakat dah. Hang estro, kasar bahasa tu, estro boleh bayar 100 lebih sebulan boleh bayar. Kalau takkanlah estro bayar makan tak makan kot. Sebab tu lalu macam tu, pipi tengok tenggak tu dia piring atas dah, dia lah tak payah. Kalau enjoy je gagah kira lah, saya bayar sekali ya. Tapi kalau pipi tengok piring estro dah, tak payah, tak bagi. Mana mampu lah tu. Dia kata saya tak bayar tu anak pasang. Betul lah, anak duduk sekali dengan kamu. Ustaz, anak saya duduk asing, saya asing, anak pasang ni. Betul lah, anak bayar bil estro kamu tu. Dah kita tak ada apa. Mana ada orang tanggung sara hidup kita lah. Selesai. Ke di sini ada hak jenis puasa setiap hari, estro bayar, tapi makan tak? Tak ada. Tak ada. Tu tengok ada estro. Tu yang kadang ada orang duk marah jabat zakat macam tu. Ya, siapa tak dapat? Kami ni minta tak dapat, siapa dia dapat? Dia tu kaya, kereta ada 3 biji, siapa dia dapat? Dia dapat atas asnaf fi sabilillah. Anak masuk universiti, anak mengaji. Yang kita pula minta ni atas asnaf miskin, borang biru. Kita minta atas asnaf miskin. Memang kita bukan orang miskin, tak dapat lah. Kawan tu minta atas asnaf fi sabilillah, hak kuning ayak punya borang kuning ayak. Memang dia dapat lah. Kita marah, siapa kaya dapat, aku patut dapat, siapa dapat ke dia kaya dah. Ni dapat zakat lah. Jadi cerita lain pula. Macam tu lah. Tu asam garam. Tapi kalau faham kaedah, selesai. Jadi hari ni kita ambil orang miskin, macam tu lah kaedah dia. Baik. Tapi orang miskin yang Islam kata ni betul-betul miskin, dia tak cukup keperluan hidup yang secukupnya, tak ada keperluan hidup secukupnya, makan minum pakai tempat tinggal, tetapi dia tidak pula melahirkan kemiskinan itu kepada orang lain, tapi tak tunjuk susah tu kat orang. Oh, hak ni cukup mulia ni, kalau ada jumpa macam ni bantulah lebih sikit, sehingga orang lain tidak menyedarinya sebagai orang yang memerlukan bantuan. Nampak dari sudut gaya tu Ustaz, nampak gaya macam okey Ustaz, sederhana, tapi kesempitan hidup dia tak cerita ke orang. Dia punya teruk kayuh tu, siapa pun tak tahu. Dia jadi macam itik tu kan, jumpa siapa atas ni, tapi kaki di bawah duk kayuh dalam kolam tu, hanya Tuhan yang mengetahui. Inilah orang miskin yang sebenar. Dan kita pun kalau boleh sifat macam ni, ambil. Kita yang main mengaji hari ni pun ambil. Jangan tunjuk susah kita tu pada orang. Any question? Baik semua. Sikap seperti ini adalah sikap orang yang mulia diri. Mulialah sifat ni, sifat yang sangat mulia, yang enggan menjual air mukanya untuk mengemis dan meminta sedekah. Tengok. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji pagi ni. Ni bukan dalil lah, ni cerita. TV3 pernah buat keluar sekali cerita ni. TV3 pernah ambil kisah ni, mereka buat balik drama, mereka tayang dalam TV. Tak silap saya yang jadi hero, bukan hero lah, yang berlakon watak tu apa, Kamarul Hisham kah, dia keluar sekali dalam TV3, saya pernah tengok sekali. Cerita ni pernah jadi di Sabah kot dulu.
Kisah seorang budak, saya rasa mungkin ada yang pernah dengar kisah ni kot. Budak tu pergi sekolah, dia sentiasa pergi lambat. Arab pun buat filem tu kot. Arab pun ada buat filem tu. Budak tu budak Sabah. Dia pergi sekolah. Setiap kali sampai sekolah, dia sekolah petang. Pagi satu sesi, petang satu sesi. Dia sekolah petang. Hari-hari dia pergi setiap-tiap hari sampai lambat. Sampai lambat saja. Kira cikgu dah masuk mengajar, baru dia sampai. Sampai-sampai, cikgu abang esok main awal. Okey, masuk duduk. Sekolah rendah, duduk sekolah rendah. Tengok-tengok, esok main lambat lagi. Cikgu kata lagi. Lusa main lambat lagi. Kata lagi. Lama-lama cikgu ni dah sampai satu tahap tak boleh dah. Bagi hukuman pada dia. Buat apa? Rotan tangan lah. Suara tangan, piak sekali. Esok main awal. Tengok-tengok, apa esok, lusa, minggu depan apa semua, main lambat lagi. Sampai cikgu tu mula pukul biasa, lama-lama dia pukul kuat sikit lah, saya tak dengar kata. Sampai satu tahap, budak tu main lambat lagi, pukul main lambat lagi. Sampai satu tahap, budak tu masuk kelas, masuk buka pintu, suruh. Masuk suruh. Cikgu pun tak cakap banyak, tiba masuk. Tengok esok main lambat lagi, suruh tangan. Tak apa. Satu hari, cikgu tu pergi sekolah lambat. Dia naik motor, pergi beli barang apa tau. Pergi sekolah lambat. Dia lalu depan rumah budak tu. Allah Ta'ala nak tunjukkan, wallahualam. Betul kan? Dia lalu depan rumah budak tu. Rupanya masa tu dia berhenti, dia tengok apa yang berlaku sampai budak ni pergi lambat. Rupanya bila tengok suasana tu baru nampak. Rupanya budak tu, abang dia sekolah pagi. Abang dia habis sekolah tu, gede lari main rumah, duduk atas tangga rumah. Buka baju ni, buka kasut, bagi kat adik pula. Adik pakai baju sekolah dengan kasut tu. Di sekolah pula petang. Cikgu tu geleng kepala. Geleng kepala tu Dia pederas naik motor pergi sekolah, budak tu baru sampai kawan lari. Kan? Sampai suara, buka pintu suara. Tapi hari tu cikgu tak tiba. Kan? Cikgu tu pegang dia, cikgu tu peluk dia. Oh, nampak cerita. Rupanya bila dikorek rahsia, rupanya baru tahu. Rupanya mak dia lah yang main peranan. Mak dia kata apa? Kita jangan tunjuk susah kita ni kat orang. Jangan cerita susah kita ni kat orang. Biar kita tanggung tak apa, tapi jangan cerita dekat orang kesusahan kita ni. Rupanya ni orang miskin yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diuji dengan miskin, dia sabar, dia tak mengharapkan manusia. Siapa jumpa orang miskin sini kok bayar lepas, bantu lebih sikit, tolong lebih sikit. Ayah ada anak kita bukan semuanya bernasib baik. Kadang ada hak okey, ada hak tak okey. Ni tambah musim PKPP, musim apa, orang hilang kerja ni. Ada anak kita yang gaji kerajaan, tak apa, gaji duk masuk sedia. Tapi ada anak yang gaji dia kerja sendiri, kerja apa. Kadang-kadang kita balik tanya, "Mat, macam mana? Okey?" Boleh lah, alhamdulillah, ada lah rezeki, boleh lah. Kan? Dia tak habaq orang kata dia susah. Kan? Padahal kerja tak ada, kita pun tahu susah. Dia kerja tu susah, tapi bila kita tanya, dia nak legakan hati mak ayah. Tak apa, boleh, insya-Allah. Ni susu-susu apa semua ada di rumah. Boleh lah, mana ada. Kan? Kita pun tahu dia tak kerja. Ada anak macam ni, bagi lebih sikit. Ni anak yang mulia ni. Dia tak mau bagi mak pak susah hati. Bagus, ceritanya ni bagus. No? Baik, temu. Ada soalan? Baik, temu. Ia diberi sedekah. Orang yang miskin, yang baik macam ni, dia diberi sedekah, orang bagi sedekah kat dia. Dan tidak meminta sedekah pada orang lain. Nak tunggu hemoi muka minta kat orang, tak ada. Ni orang baik. Maksud dia, kemiskinan yang dia deritanya tidak ditunjukkan kepada orang. Dia tak tunjuk kat orang kata dia susah. Tetapi orang memberinya sedekah apabila orang mengetahui keadaannya. Baik tu, manusia macam ni tu. Dia menerima dengan baik. Orang bagi, dia terima dengan baik dan tidak menolak. Orang inilah yang benar-benar miskin dan bersikap mulia dengan kemiskinannya. Dia tetap bekerja dengan daya dan usaha yang ada. Pulun tak mana boleh. Sekalipun keadaan hidupnya sangat sempit. Allah. Banyak Ustaz, banyak jenis macam ni, banyak.
Sebenarnya orang miskin macam ni, hidup dia berkat, sangat berkat. Tu yang saya pernah cerita sekali. Saya pernah jumpa satu pakcik, dia main minta zakat untuk anak universiti. Okey lah, gaji kasar dia 1,800 ya. 1,800. Anak 5, bini tak kerja, campur semua dengan dia 7 lah. Satu family tu 7 orang, gaji 1,800 ya sebulan, gaji kasar. Tolak KWSP, tolak perkeso apa sikit, boleh lah 1,400, 1,300. Dia main minta borang zakat anak masuk universiti. Ni yang saya pernah jumpa sendirilah, pengalaman kita tak banyak. Masa jumpa tu tanya direct tu. Saya pun masa tu gatal mulut menyenar tau. Tanya direct, kata pakcik, minta maaf tanya pakcik tu. Ni pakcik mungkin ada pendapatan lain kot. Kan yang pakcik boleh catik lah, kalau pakcik ada buat apa overtime ke, duk kerja part time malam ke, pakcik boleh tulis sini. Dia kata tak ada Ustaz. Ni lah gaji saya semata-mata yang ni 1,800 tau. Saya takut pakcik ada kerja malam apa kot. Dia kata tak ada. Saya kata ni 1,800 pakcik ni. Anak 5 nak hap besar-besar lah tu. Dengan rumah sewa. Kereta memang kita tahu kena bayar, tapi boleh bayar. Saya kata pakcik kerja malam kot. Duk buat ada kerja lain kot tu malam. Kita nak korek pendapatan dia, nak cetik lemburang. Dia jawab kat saya satu jawapan, terbotol terus kita tanya tu. Botol terus. Dia kata, Ustaz, saya tak kerja malam Ustaz. Dia kata, saya ni siang kerja cari duit Ustaz. Siang kerja cari rezeki, cari pendapatan untuk anak-anak, untuk family. Tapi malam kerja untuk Tuhan lah pula. Ayat tu rasa macam kena 4 batu sekutu ya. Pam. Dia kata siang kerja cari duit lah, tapi malam kerja untuk Tuhan pula lah. Maksud dia malam pergi mengaji, pergi masjid, cari ilmu, apa-apa ibadat yang boleh buat. Maksud dia malam tak cari duit lah, malam khidmat untuk Tuhan pula. Patut berkat. Berkat. Tu kata kita tahu sempit lah tu, sempit. Kalau kita tengok suasana hari ni sempit lah tu. Tapi dia tak tunjuk sempit dia tu. Dia bagi jawapan yang menenangkan hati kita pula. Saya rasa ayah-ayah ibu-ibu pun tahu kos hidup lah 1,800, anak 5, bini seorang, campur semua 7, cukup lah 1,800 dengan rumah sewa Penang. Kalau tak Penang pun seberang. Tapi dia tak tunjuk. Hebat. Saya pun jumpa pakcik tu sekali lah. Masuk-masuk dengan kepiah sengit. Biasa orang biasa. Tapi rupanya dalam mulia. Allah. Allah Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kat kita dapat bertemu orang-orang macam ni, ataupun Allah Ta'ala kurniakan kita jadi orang-orang macam ni. Orang yang bersabar di atas nikmat kurniaan. InsyaAllah. Baik, sebab dia tidak mahu meminta sedekah dan menggantung hidupnya kepada belas kasihan orang lain. Tak mahu. Jadi tak mahu minta sedekah kat orang ni. Cuba tengok ni. Poin nombor 3. Seorang miskin yang tidak mahu merayu-rayu meminta sedekah daripada seorang pada seorang, daripada rumah ke rumah yang lain, ataupun tunggu di tempat orang ramai dengan berbagai cara dan gaya, lebih mulia dan terhormat serta terpelihara kemuliaan diri. Kemuliaan diri itu maksudnya maruah. Rupanya hak jenis orang hak tak minta ni susah, tapi tak mau minta kat orang, tak pergi ke rumah-rumah, tak tunggu di mana-mana duk minta sedekah tu untuk diri sendirilah. Kalau minta untuk orang tak apa. Kan? Kalau dia minta ni untuk sekolah, minta ni untuk tahfiz, minta ni untuk orang lain, itu tak apa. Itu mulia. Minta untuk diri sendiri ni, itu maksud dia. Dia tak buat benda-benda macam tu, adalah lebih terhormat dan mulia serta terpelihara kemuliaan diri, yakni maruah, daripada kehinaan meminta sedekah. Hak jenis tak minta ni sangat bagus. Mereka adalah orang-orang terhormat seperti yang diterangkan dalam Quran. Tengok, Al-Quran menghormati, berikan penghormatan pada orang macam ni. Allah Ta'ala kata apa? Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'arifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Suratul Baqarah 273. Orang-orang yang tidak tahu mengira bahawa mereka masih mampu. Orang-orang yang tidak tahu mengira itu maksud dia orang-orang yang, macam mana kita nak kata? Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Allah Ta'ala kata orang-orang dia ni susah sebenarnya, susah, tapi dia rasa dia boleh lagi, dia rasa dia boleh gagah lagi, dia rasa dia tak mau hemoi kat orang, dia rasa dia boleh ketiak sendiri lagi, boleh rengkuh sendiri lagi.
Allah Ta'ala sebut ni, Tuhan kata dia jahil, maknanya dia tak tahu, kata dia susah, tapi dia duk rasa dia boleh. Ni orang mulia ni. Kerana suci hatinya tidak mahu meminta-minta, sebab dia tak mahu minta ke orang, dia rengkuh walaupun dia susah, tapi dia rengkuh cari sendiri. Allah Ta'ala kata, kamu kenal mereka dengan tandanya. Tanda dia kamu boleh tengok, iaitu mereka tidak mahu meminta berulang-ulang. Dia tak mahu minta. Kalau boleh dia tak mahu minta. Kita bagi cadangan ke apa ke, bagi pandangan ke apa, dia tak mahu. Dia tak mahu. Kalau kata dia ambil juga kali pertama, kali kedua dia tak mahu. Haji ada sini haji. Masjid nak bagi zakat, dia kata bagi walim lah. Tu lepas dia dapat dah, ada. Kalau ada hak tu bagi lebih ada. Tak bagi zakat pun ada bantuan apa pelepas kat dia tu. Tu orang mulia, bukan dekat miskin, mulia. Double ada kat dia. Ada no? Ada dalam masyarakat ada. Orang-orang yang Allah Ta'ala kasih ni ada dalam masyarakat. Kalau jumpa orang macam ni, suruh dia doa banyak sikit kat kita. Mulia. Ya? Minggu lepas baru meninggal. Hari apa dia meninggal je? Dia meninggal hari apa? Khamis no. Allah. Meninggal baik no. Baru lepas baru meninggal. Dia dapat zakat, okey. Orang tolong buat. Oh. Tak mau dah. Allah. Laki perempuan. Umur 50 dah. Kali pertama ambil zakat, orang tolong isi borang, orang tolong buat. Mai kali kedua, kali ketiga dia tak mau dah. Pasal apa? Dia kata dia ada tangan boleh buat kerja ni. Oh, mulia. Kalau jumpa kok bayar lepas, jumpa kok Sungai Tiram orang macam ni, tolong lebih sikit. Awak yang senyap nampak. Faham bukan tajuk hari ni? No? Alright. Baik. Kesimpulan dan pengajaran. Lo ni tak baca pun, hak ni kita baca. Baik. Lari tajuk sikit boleh? Sikit je. Cacalah kongsi. Hak ni jangan potong no. Nanti nak masuk video masuk semua sekali. Saja kongsi jelah beletia. Tengok nampak stres ya tajuk ni kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji pagi ni, ni saja kita kongsilah isu masyarakat. Saya tak maulah isu Anwar Ibrahim pergi jumpa Agung. Malam. Kok dia kan. Tak dapat pun nombor kan. Pepek gitu. Baik. Saya nak baru ni saya mengajak dia kulim. Tajuk dia simple lah kitab ni. Nah, kitab 50 gaya hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kitab ni kalau belah Penang ni saya mengajak di Bukit Gambir. Bukit Dumbar, Bukit Gambir lah, Bukit Dumbar. Ada surau kat Bukit Dumbar tu. Sebenarnya kuliah duha esok lah. Minggu Sabtu, minggu ketiga di sini, Ahad minggu ketiga di sana, 8.30. Surau Bukit Dumbar. Kan, lalu kot Tesco naik sikit tu lah, ada flat dalam no. Saya cuma nak kongsi satu sahaja dalam ni, iaitu berkaitan dengan isu adab dalam majlis. Adab dalam majlis. Majlis bahasa Melayu, perkataan Melayu lah, majlis. Arab pun panggil majlis juga. Itu bagi mudah lah. Tengok lah, saya sembang dengan Haji Zabidi, kami sembang 2 orang. Bila Haji Zabidi dengan saya sembang 2 orang, walaupun kami 2, tapi agama kata ini satu majlis. Walaupun kami sembang tu 5 minit sembang 2, itu satu majlis. Jadi bila duduk dalam majlis, ada adab yang kena jaga. Saya sembang ada adab, Haji Zabidi sembang dengan saya ada adab, orang nak masuk menyempuk ada adab, kita sembang 2, tiba-tiba orang ketiga panggil telefon ke apakah, kita nak keluar daripada majlis tu ada adab. Dia mengaji tajuk-tajuk macam tu lah. Yang baru ni saya duduk beletiak isu, saya nak sebut isu lain saja kongsi. Kan kita masuk mesyuarat, jangan buat nak perangai gitu nah. Kita masuk mesyuarat ataupun kita duduk dengan siapa-siapa, tiba-tiba orang telefon, kita dah ada majlis dengan orang lain, duduk sembang ke, duduk mesyuarat ke, duduk apa ke, lepas tu orang telefon. Kalau orang telefon nak angkat boleh, tapi minta izin kat orang dalam majlis tu. Saya jawab telefon kan
Minta izin dulu baru angkat telefon. Jangan duk angkat-angkat belah gitu tu tak erti. Duk dalam mesyuarat, tengok orang telefon, dia boleh tengok oh bini telefon, angkat tu tak abang balik keluar macam ni. Tak boleh, minta izin dulu. Ni majlis. Faham bahasa? Panjang sikit lah tajuk tu. Saya bukan nak bincang tajuk tu. Satu benda yang saya nak kongsi, hadis ni menarik. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Hadisnya berbunyi, an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza haddatha ar-rajulu al-haditha thumma iltafata fahiya amanatun." Tak ada dalam kitab, hak ni saja kongsi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang menyampaikan berita kemudian pergi, ia adalah amanah. Jika seseorang datang sampai berita, cerita kat kita satu benda, lepas tu dia balik bersurai, Nabi kata maka ia amanah. Bukan amanah amat sabu, bukan. Satgi dia kata siapa main cerita lepas tu belah ni amanah orang. Bukan itu maksud dia. Kan saya sebut awal tadi, kalau duk sembang dua ni pun majlis. Kalau duk sembang tiga, kedai tom yam, sembang tiga orang, itu dikira satu majlis. Ramai macam ni, saya menghadap, semua menghadap saya, ini dikira majlis. Cuma dalam ni disebut majlis ilmu. Duduk lengkong ramai-ramai, itu dipanggil majlis. Tapi Melayu kita panggil apa? Mesyuarat. Duduk pusing 4-5 orang, 10 orang, pusing tu, so ada naqib seorang, itu juga majlis. Tapi Melayu panggil usrah. Nama tu macam-macam, tapi dia tetap nama dia majlis. Rupanya bila sebut kata majlis, ada adab yang kena jaga. Salah satu dia, Nabi sebut, apabila seseorang menyampaikan berita kemudian pergi, maka ia amanah. Amanah tu apa dia Ustaz? Amanah tu maksudnya tanggungjawab. Orang mai bagi berita, orang mai habaq satu benda, lepas tu dia belah balik bersurai, benda hak dia habaq tu amanah. Satu. Yang kedua, orang hak mai habaq tu pun amanah. Dua. Orang tu pun amanah, kita kena simpan yang elok. Cerita hak dia habaq pun amanah, kita tak boleh bongkar. Contoh mudah nak bagi faham, kau lah tak usah tak pernah nampak Ustaz Saya bagi contoh orang perempuan satu, orang lelaki satu. Simple-simple ya. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu duduk di petang-petang duduk bawa pokok pelam lah contoh. Tengok-tengok Kak Nak mai. Kak Nak. Minta maaf no kalau Kak Nak ada sini no. Kan? Kak Nak mai. Dia mai-mai duduk menyembang dengan kita sikit-sikit, lepas tu dia duduk cerita. Dia mula, "Poh, aku nak abang kat hang ni." Dia mai ada yang nampak personal sikit tu. Aku nak abang kat hang tadi tak apa. Hak ni dia mula personal sikit, aku nak cerita kat hang ni, tapi aku serabut tu ya. Aku tak tahu nak abang kat siapa, aku takut aib. Tapi aku tak cerita, aku serabut. Ni aku nak abang kat hang lah, kongsi dengan hang, serabut. Apa dia? Dan aku nak cerita saya lelaki aku. Awak. Aku duk tengok seminggu dua ni lain sangat. Kan? Aku rasa dia nak menikah lain wah. Contoh. Buat contoh, saya nak bagi faham cerita. Aku rasa dia nak menikah lain wah. Tengok dia duk usung handset masuk dalam bilik yang. Tiap kali masuk bilik yang usung handset, masuk bilik yang usung handset. Dulu handset tinggal ya, pakai tak reti. Loh handset masuk bilik yang. Aku pegang macam ni, dia pegang. Dia kata mesyuarat juta-juta. Kan? Aku rasa dulu pakai selekeh ikut dan pergi market pergi mana pakai lo tak in masuk dalam. Oi. Dia kata nak ada jugalah duk ikut-ikut, duk tengok duk pergi jumpa janda mana tu aku serabut tu ya. Contoh. Okey, kita pun dengar. Habis dia menyembang tu dia balik. Kan sampai berita lepas tu pergi balik. Ibu-ibu masuk dalam rumah. Laki tanya. Nampak? Laki tanya, "Menyembang siapa tadi?" Kan tengok teriak teruk kan jadi siapa dia tu? Nampak? Rupanya ibu-ibu masa tu kena amanah tu. Bukan boleh bongkar ikut suka kat lelaki tu. Tak boleh. Pasal dia habaq kata jangan cerita kat siapa. Dia pun tak tahu nak cerita kat siapa. Tu amanah untuk kita tu. Bukan boleh bongkar ikut suka. Habis tu nak jawab apa Ustaz? Jawab, alah orang perempuan, menyembang orang perempuan. Biasalah. Orang perempuan kan sensitif. Takat tu cukup. Kita tak habaq siapa orang dia, kita tak habaq cerita apa. Okey tu, kira amanah. Kalau nak bongkar juga, kalau perlu bongkar juga,
bongkar satu daripada dua cukup. Bongkar satu pada dua. Contoh macam ni. Menyembang siapa tu? Menyembang kat nak. Bocor dah individu. Bocor dah. Menyembang apa? Tengok teriak tu kan. Alah, orang perempuan. Kami orang perempuan. Kami ada nak jadi Perdana Menteri. Ingat lelaki lah. Boleh menyembang nak jadi Perdana Menteri. Kami pun boleh ke? Maksudnya dia bocor individu, tapi dia tak bocor isi. Dia dikira amanah. Kalau ayah ibu perasan, yang ni yang ustaz-ustaz duk buat lalu. Ustaz-ustaz duk buat benda macam ni. Dia jumpa makcik mana-mana. Jumpa makcik tu duk cerita. Tu kan jumpa majlis tu. Makcik tu duk cerita masalah anak lah macam ni. Ustaz tu main mengajar, dia pergi cerita dalam kuliah. Tuan-tuan, saya baru ni jumpa satu makcik tu. Anak dia buat macam ni. Ustaz tu bongkar isi perbincangan. Tapi dia habaq tak siapa orang dia. Kita orang tak tahu siapa dia. Makna ustaz tu masih lagi amanah. Dia bocor satu pada dua. Faham tu? Tapi kalau bocor dua-dua tu macam mana? Menyembang siapa tu? Tengok lama kat menyembang. Menyembang kat nak. Bocor dah situ. Sembang apa? Tengok teriak teruk kan? Abang tahu tak? Duk main abang tahu tak? Abang tahu tak? Awak apa siapa? Dia cerita pasal lelaki dia. Awak? Lelaki dia kata nak nikah lain. Duk berubah tengok handset masuk bilik ayak lah. Lepas tu duk bawa ni lah bawa ni. Buatlah perangai aku tu. Jangan lupa amanah lawan dia khianat. Apa dia bercerita macam tu? Kalau kata nak bongkar macam tu, baik panggil lelaki kita masuk tu dalam majlis tadi. Cuba cek berapa banyak khianat macam ni. Tak pandai nak menjaga amanah yang diberikan. Tu satu contoh lah. Contoh kedua, ayah pula kita orang lelaki masuk mesyuarat masjid. Bagus lah. Bincang mesyuarat masjid nak buat karnival 31 bulan 12. Bagus lah. Karnival Masjid Sungai Tiram. Cantik lah. Masjid Al-Mustaghfirin Sungai Tiram nak buat karnival 31 bulan 12. Mesyuarat, gedebung, bincang apa semua. Cantik dah. Habis mesyuarat, kita pergi kedai tom yam. Geng-geng tom yam kan banyak itu. Geng masjid juga, tapi kaki tom yam. Hak jenis lepas sembahyang pergi kedai tom yam tu, tak apalah. Kita pun duduk di situ, dia pun tanya, main mana? Mesyuarat masjid. Okey, tak ada masalah. Mesyuarat masjid. Betul? Apa cerita? Orang mesti nak tahu cerita. Apa cerita? Kita nak buat mesyuarat, kita nak buat program karnival 31 bulan 12. Maklumat tu memang perlu war-war. Tak apalah, habaq. Kita nak buat 31 bulan 12, nak buat besar sikit kot. Kan? Nak tunjuk sikit. Kan? Okey. Hak tu okey ke? Betul ya. Apa nak tahu? Duk mai, hampa nak tahu. Kan? Awak tahu apa? Tera nak boleh tarikh 31 bulan 12 ni, Tera nak bincang buat program betul. Tadi dekat sejam tu bincang program ni saja. Awak apa siapa? Nampak tu dia mula bongkar. Dia kata nak buat benda ni tadi berkeliru. Kan? Sampai tepuk-tepuk meja, sampai terang-terang urat, dia terkah-terkah lagi. Hak seorang kata tak mau buat, hak satu kata tak mau buat, hak satu lagi kata nak buat. Hak tak mau buat tu kata perhabis duit lah, perhabis masa lah, apalah, covid lah, apalah. Hak kata nak buat macam ni. Dia bongkar isi. Pak pok-pok tu tanya, siapa dia tepuk-tepuk meja jerkah tu teruk? Dia kata siapa lagi? Pengurusi dengan Tok Imam tu dia. Dia habaq orang sekali. Isi bocor, orang bocor. Khianat lah. Kalau nak bocor macam tu, baik panggil geng-geng tom yam tu masuk dalam mesyuarat sekali. Pasal nak hari ni masyarakat kita dia tak beramanah dalam bab ni. Tu yang kalau saya perasan sebut tu ya. Kalau siapa yang pernah ingat dulu mesyuarat PAS pusat dulu. Tahun lepas. Mesyuarat duk ada hari duk berjalan lagi. Tengok-tengok maklumat geng musuh tahu. Mesyuarat duk tak habis lagi. Tengok-tengok orang parti lain tahu isi perbincangan. Pasal apa? Ni panggil khianat ni. Tak ada apa lagi hantar dah. Ni haji kata macam ni. SU kata macam ni, buat macam ni. Hantar pergi kat dia. Tu panggil khianat.
Itu yang main mengaji jaga no. Ayah ada tanggungjawab, kadang jaga kampung, kadang pejabat. Sekali dia kali bongkar semua. Hak patut buka, buka. Hak tak patut kena simpan lah. Amanah untuk kita. Any question? Ustaz, kalau di pom syorak tu bincang benda jahat macam mana Ustaz? Bincang benda jahat. Okey, saya sebut siap-siap. Kalau mereka bincang tu nak bunuh orang ataupun nak memudaratkan nyawa orang, nak bunuh ke, nak katuk ke, nak penjara orang, bincang tajuk tu berkaitan dengan nyawa orang satu, berkaitan dengan maruah orang dua, maruah dia nak syorak ni, nak bincang, nak penjatuh maruah siapa, kena siapa, tindas siapa, ataupun berkait dengan harta orang, nak ambil harta orang tu, curi harta orang ni ke apakah, nak menipu benda tak elok, yang ni tidak ada amanah padanya. Maksud dia, hak ni tak payah simpan, boleh bocor, boleh habak kat orang, siap nama orang pun boleh habak. Siapa hak kata nak pergi bunuh orang tu, habak nama orang sekali, boleh. Hak ni tak menjadi kesalahan. Understand? Baik, faham ke tajuk ni? Ada soalan tu? Sebelum saya nak kait sikit satu lagi ni, takat ni faham? Faham? Ibu-ibu ada soalan? Ustaz, saya tanya, saya jawab. Kalau kata kami cerita tu Ustaz, nak bagi selesai masalah macam mana Ustaz? Contoh, macam saya dengar cerita Kak Nap, lepas tu saya balik di rumah, saya nak kongsi dengan suami, nak bagi suami tu kok-kok dia ada pandangan ke, ada idea ke bagi. Boleh tak kami share? Boleh. Tapi bocor satu sudahlah. Bocor cerita. Cerita kat suami, abang, nak tanya abang sikit bang. Orang lelaki haduk gatal nak menikah lain ni macam mana nak buat abang? Buat apa siapa? Dah ada kawan saya, nampak? Dia tak abang siapa? Ada kawan saya, lelaki dia nak menikah lain. Lepas tu, tengok dia duduk kalut sangat, orang masuk handset lah apa macam mana nak buat. Dia bongkar cerita, tapi orang dia tak abang siapa dia. Okey lagi tu, boleh, tak ada masalah. Dengan bocor dua-dua. Nah, pakat-pakat jagalah, ni penyakit ni ada semua ni, pakat-pakat jagalah. Boleh noh? Selesai. Termasuk juga saya tak bawa handset. Kita sekarang ada satu aplikasi, yang mana aplikasi ni sebenarnya hukum dia sama macam majlis. Apa dia Ustaz? WhatsApp. Ayah-ayah ada grup WhatsApp masjid kan, hak duduk dalam tu mau game masjid, okey, tak ada masalah. Hak main masjid kita add masuk. Kadang-kadang dalam grup tu banyak benda bincang, kadang tak bincang berdepan, bincang dalam WhatsApp tu, dalam WhatsApp tu. Bincang ni macam-macam pandangan lah. Contoh, kadang bincang pasal ustaz, ada yang bagi pandangan ustaz ni dia mengajak sedap, orang lain balas, oi sedap apa dia main mengajak, kira kata ke orang ya. Contoh bincang lah tu, bagi bincang, mesyuarat tempat bincang kan. Lepas tu kau ni pula balas, tak apalah, kita bagilah dia mengajak, tak apa. Kau ni balas balik, dia muda kan, darah muda kan, kira tembak saja kan. Kita ni tua-tua dengar duk panggil aku, duk cakap mengajak panggil aku, sebut aku. Awak dia baru 20, kita dah 70, hormatlah. Contoh duk bincang dalam tu kan majlis. Bila bincang dalam tu, biar habis dalam tu sudahlah. Jangan print screen hantar ke ustaz. Tu bodoh, bahasa kasar tu bodoh. Tu bincang dalam mesyuarat WhatsApp kamu bincang geng grup kamu saja, sembanglah apa pun. Jangan print screen hantar ke ustaz tengok depa kata kat ustaz, tu bodoh. Akhirnya apa jadi? Bergaduh. Ustaz tu dengan pegawai masjid bergaduh. Padahal tulis dalam WhatsApp ni dia bukan ada nada tak ada. Ayat dia bunyi macam ni, ayat dia bunyi, ustaz tu mengajak agak kasar. Pakcik tu tulis, ustaz ni mengajak kasar sikit. Nada, ustaz ni mengajak kasar sikit, okey ya. Ayat yang sama, ustaz ni mengajak kasar sikit. Kan makna beza tu. Hak satu tu dia habang, hak satu lagi macam kita kata macam candik ya. Kan beza, ayat sama, nada beza, maknanya beza. Tak tahu apa, print screen hantar pergi kat ustaz tu. Ustaz tu merajuk tak main terus. Pengurusi tu kamar, apa siapa ustaz merajuk apa siapa? Pergi mengadap ustaz tu balik. Ustaz tu membuka, ni apa duk kata apa kat aku dalam ni? Dah kami bincang.
Hak print screen tu khianat. Assalamualaikum. Ada. Tak apalah, hak lepas-lepas tak tahu tak apalah. Hak lepas-lepas tak tahu tak apa. Hari ni baru mengaji, hari ni baru kita tahu, hari ni kita ubah. Kita ubah. Ayat ni saya sebut lama dah. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Tak ada manusia beranak-beranak pandai semua, tak ada. Saya pun baru tahu, sama-sama tahu, sama-sama apa betul. Kita pun ada agak kadang. Grup kita sembang-sembang, depa kata kat bini kita ke apa, kita print screen hantar kat bini. Tengok depa kata kat hang. Banyak tak boleh tak? Pasal bincang tu dalam grup. Makna tu majlis kita kat situ. Habis dekat dalam tu sudah. Tambah lagi jahat, print screen, bol dalam Facebook, tembak satu dunia tahu. Lagi jahat. Buat gopoh kan. Sabar. Pelan-pelan. Nak pergi ke mana? Any question? Ibu-ibu saya rasa ada soalan nak tanya tu. Ada soalan? Tanya aja, tak apa. Saya tahu, saya jawab. Ada mic belakang? Ada soalan? Ada mic? Ada mic, tanya. Tak apa, tanya. Kadang soalan kita tu, kita tanya kita seorang je nak tahu. Rupa-rupanya semua orang nak tahu tak benda tu. Kan? Kadang ustaz pun nak tahu tak. Kita tak terlintas. Orang tanya baru terlintas. Ada soalan? Nampak tanda tanya tu keluar kan, tapi duk nampak lampu takut tu lebih cerah, dia ketak nak tanya. Kalau takut tak apalah, no? Baik, sambung. Kita baca sikit boleh kesimpulan dan pengajaran. Ni first time baca kesimpulan ni. Kemiskinan bukanlah satu kehinaan. Ingat tuan, bolang kepala, miskin ni bukan benda hina. Kerana rezeki adalah kurniaan yang diberikan Allah pada semua manusia. Pasal rezeki ni Tuhan bagi pada semua. Ingat semua manusia ada rezeki. Ingat ayat tu. Semua manusia dikurniakan rezeki. Tapi rezeki setiap manusia tidak sama. Bohlang kepala tu. Semua manusia Tuhan bagi rezeki. Tapi rezeki setiap manusia tak sama. Sebab tu jangan cemburu dengan rezeki orang. Pasal ada benda kita dapat, orang lain tak dapat. Ada yang orang lain dapat, tapi kita tak dapat benda tu. Gitu ya. Boleh faham tu? Cuma masing-masing ada yang lebih, ada kurang. Biasa, ada yang lebih, ada kurang. Rezeki manusia ni semua Tuhan atur macam tu. Dia kurang kot ni, dia lebih kot ni. Dia lebih kot ni, dia kurang kot ni. Dia kurang kot ni, dia dapat tampung kot ni pula. Adilnya Tuhan. Mereka yang bernasib baik, siapa dapat benda yang baik, anda haruslah bersyukur. Sementara yang tidak bernasib baik juga dikenaki bersyukur dan bersabar dengan mengingat semua ketentuan daripada Allah belaka. Dapat sikit, banyak, dapat tak dapat, semua Tuhan atur dah. Terima sudah. Alhamdulillah. Cukup. Kan saya boleh tiak dah dulu kan. Ada orang Tuhan bagi bini segak. Bini segak. Kan? Kita tengok bini dia meleleh-elok. Tapi kita tak tahu, rupanya dia dapat, kita tak dapat bini segak. Bini kita ala kadar Ustaz, sederhana. Bini dia segak yang amat Ustaz. Oi. Tapi kita tak tahu, kita dapat bini sederhana. Bini kita sentiasa ada. Waktu kita susah dia ada. Kita perlu apa-apa dia ringankan beban kita. Bini hamba Allah tu malam-malam duk pelekat timun dengan emas. Setiap malam. Baru pegang dia, pegang sikit. Esok kerja, esok nak bangun awal. Segak, tapi tak boleh buat apa. Tu habuan masing-masing. Contohlah contoh. Maknanya ada Tuhan bagi, ada kurang, syukur. Alhamdulillah. Semua. Mana hilang pula dah. Yang perlu adalah berusaha, berikhtiar. Jadi tugas kita ikhtiar. Jangan menganggur, jangan malas bekerja. Poin nombor 2. Seorang miskin yang keluar minta sedekah belas kasihan orang untuk dapat sesuap makanan sebiji tamar belum dianggap sebagai orang miskin yang sebenar. Bolang kepala elok-elok. Hak duk main minta apa tu belum tentu okey. Siapa pegang prinsip ni mudah Kena duk main minta ni kita bagi. Lah kali kena bohong. Nabi abang kita.
Orang ini telah menjual air mukanya dengan harga yang murah, sekalipun hal itu dilakukan dengan hal terdesak dan terpaksa. Jenis hak duk minta untuk diri sendiri ni, dia penjatuh air muka sendiri. Orang miskin yang sebenar, yang mulia, terhormat dalam kemiskinannya ialah orang miskin yang tidak ada sesuatu tapi tidak meminta sedekah dan mengemis kerana sifat mulia yang ada pada dirinya. Oh, cuba tengok ni, hadis ini mengarahkan orang Islam supaya jangan mengamalkan pekerjaan meminta sedekah sekalipun keadaan memaksa. Islam nak ajak kita apa pun jangan duk minta kat orang, jangan ajak minta kat orang. Melainkan ada dulu ada diajar supaya minta untuk jatuhkan ego, tapi kalau boleh jangan ajak minta kat orang. Sebab tu dulu ada orang bunyi kat apa nama isu duit raya. Kan dulu orang bagi duit raya bagus, tapi bila main belakang-belakang ni budak-budak minta sendiri. Assalamualaikum. Bukan kata salah, saya tak kata salah, tapi kita seolah-olah macam melatih je lah. Assalamualaikum, main-main masukkan, tak makan dah, nak duit raya je. Suasana tu betul, nampak seronok. Tapi kalau kita tak jaga, kita takut satu hari nanti budak-budak tu dia tak heran nak minta kat orang. Dia jadi besar nak minta kat orang. Dan tu kita takut. Tapi boleh dia budak-budak. Kan? Tapi kalau orang tua, hati-hatilah. Hak jenis suka meminta, menjang. Tak bagus kan? Ibu-ibu yang ada di belakang pun cuba kalau jangan minta kat suami. Duit ada lagi? Ada abang, ada. Oh, orang miskin yang sebenar. Saya minta Ustaz bukan untuk saya minta untuk dia jugalah. Nak beli barang makan, nak masak, dia orang nak makan. Minta untuk orang lain, itu terbaik. Minta banyak sikit pun tak apa. Tapi kalau minta untuk diri sendiri, itu maksud dia. Duduk saja abang dengar kata dapat bonus mainlah sikit kat saya. Nak buat apa? Nak belanja, beli barang kemas. Hak jenis-jenis sendiri tu kurang-kurangkan sikit. Nampak tak setuju pun nampak saya. Sama. Meminta sedekah adalah pekerjaan yang hina, hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kehormatan dan harga diri. Nampak? Sebaliknya orang Islam hendaklah bekerja berusaha penuh tenaga bagi keperluan hidupnya melalui jalan-jalan terhormat dan mulia. Kemiskinan bukanlah alasan atau sebab bagi membenarkan pekerjaan mengemis dan minta sedekah. Miskin bukan alasan kita nak minta sedekah. Tak. Dia pekerjaan yang dihina oleh masyarakat, dikeji oleh agama. Kesimpulan dia pada hari ini simple saja. Orang miskin yang sebenar dia jenis tak minta. Dia tak minta. InsyaAllah mudah-mudahan selesai tajuk ke-22. Habis. Jam 9.40 dah elok. Ayah ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi selesai tajuk yang ke-22. Mudah-mudahan kita dapat ambil faedah siapa orang miskin yang sebenar. Bulan depan insya-Allah. Siapa tak ada kitab, kalau boleh khatiak bagi ada kitab satu. Yang kedua, kalau boleh lah, tapi bulan depan tak mengaji lagi kot. Bulan lagi satu, kalau bulan 10 mungkin insya-Allah bulan 12. Pasal bulan depan kita akan mengaji tajuk wasiat dan ajaran yang baik pada orang perempuan. Yang mana tajuk ni nanti kita akan mengaji berkaitan macam mana nak bentuk orang perempuan. Ibu-ibu jangan marah Islam mengajar kita macam mana nak berurusan dengan orang perempuan. Sebab ayah-ayah yang ada di sini, ayah-ayah tak boleh lari. Hidup kita tak boleh lari pada orang perempuan. Nombor satu, mak kita perempuan, kita tak boleh lari. Nombor dua, isteri kita tak boleh lari. Isteri ke, isteri-isteri ke, tak boleh lari. Perempuan ke ada isteri lelaki ke macam mana? Tak ada. Nombor tiga, kita tak boleh lari saudara perempuan. Mungkin kakak kita, adik kita. Tiga. Dan yang keempat, kita tak boleh lari perempuan yang di bawah kita, anak cucu tu, anak lah. Anak. Jadi seorang lelaki dia tak boleh lari daripada empat ni. Ibu-ibu di belakang, ibu-ibu tak boleh lari daripada perempuan tiga sudut. Mak kita tak boleh lari, dia perempuan. Kita ada adik-beradik perempuan, kakak adik perempuan, dan kita akan ada anak perempuan. Suami taklah, suami tu lelaki. Jadi Islam ajak kita macam mana nak berurusan dengan orang perempuan ni. Yang selalu kita dengar yang Nabi pesan, kita kerah dengan dia, patah.
Kita diktator dengan dia. Hang apa ni? Hang bini aku, hang ikut apa aku kata sudah. Hang tak ikut aku sepak cuma. Siapa bawa keras tu patah. Mak ni duk kira kata kat orang mulut jaga sikit, apa mak saja. Kita nak perbetul mak, tapi keras patah. Bulan depan nanti saya ulas apa maksud patah tu. Kalau keras patah. Kalau biar, Nabi kata kamu akan tengok dia duk tak betul situ. Tak tegur, tak perbetul, tak apa, dia duk tak betul situlah. Pasal orang perempuan memang dijadikan tak betul. Bapak jangan marah. Jangan marah. Ustaz duk kata kat orang perempuan. Kan Nabi kata orang perempuan dijadikan pada tulang bengkok. Tulang bengkok ni maksud dia dijadikan cepat terpengaruh dengan benda tak betul. Ibu-ibu jangan marah. Cuma poin kita nak sebut, bila Allah jadikan orang perempuan macam tu, macam mana kita nak handle orang perempuan yang macam tu? Mak kita sama agak bengkok. Macam mana nak handle dia? Kalau buat keras kat dia, patah. Kalau tak buat apa, dia pergi ke mak nak jadi apa, ikut suka mak. Dia tak betul situ. Kita ada anak perempuan, macam mana nak buat? Nanti kita akan mengaji tu bulan depan. Pasal tajuk tu syok. Tajuk dia wasiat dan ajaran yang baik pada orang perempuan. Tu syok. No? Dan lepas tu pula tajuk 24, tu lagi syok. Siapa ada kitab buka tengok, buka surat 90. Tajuk tu lagi syok. Buka surat 90. Nampak? Buka surat 90, tajuk tu syok. Saya tak mau baca. Nanti dia parakam masuk dalam internet. Tajuk tu lagi syok. Kan? Lain baik, selesai. Wallahu alam. Ayah buku sekalian boleh tak? Saya kongsi hak ni tak nak kena mengenal sajalah sebagai penutup. Hak ni siapa nak ambil lah. Hak ni sebagai kita panggil halwa telinga jelah. Habis lah, kitab kita habis, selesai. Wallahu alam. Ada satu kalam Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sedap, kalam dia best. Saya pun ambil fikir, sedap. Dia sebut macam ni. Saya tak hafal kalam dia, tapi maksud dia macam ni. Beliau cerita tentang berkat. Beliau sebut berkat adalah tentera Allah yang bertebaran di udara. Di udara ni maksudnya di ruang bumi lah. Berkat ni adalah tentera Tuhan yang duk bertembak, duk gerak di atas ruang udara ni, di ruang bumi ni. Mana tempat berkat singgah, tempat tu jadi baik. Mana tempat dia singgah, tempat tu jadi baik. Contoh, kita minum ayak ni. Kita minum ayak, kalau ayak ni berkat singgah, ayak ni jadi baik. Kita minum, silat-silat jadi ubat. Kita minum, dia menyihatkan badan. Kita minum, dia tak memudaratkan kita. Pasal apa? Pasal berkat singgah. Kalau dia singgah dekat bini kita jadi baik. Kalau dia singgah kat rumah kita akan jadi rumah yang tenteram. Berkat ni. Kalau berkat singgah kat kereta kita tak banyak masalah. Kalau dia singgah kat makanan kita jadi elok. Dia singgah kat duit jadi elok. Tu yang kita sebut duit berkat tu. Dia singgah elok. Habis tu macam mana nak bagi dia singgah, Ustaz? Macam mana nak buat bagi dia singgah? Rupanya nak tarik berkat singgah pada apa saja yang ada kat kita ni. Ni, nak pakaian kita berkat, nak kalau biak kepiah berkat, nak kalau boleh mulut berkat, nak kalau boleh tangan berkat, nak kalau boleh masjid berkat, rumah berkat, kereta berkat, duit berkat. Kalau nak berkat serba-serbi, rupanya berkat ni dijemput dengan ketaatan. Kena buat ketaatan. Bahasa mudah kita sebut, kena buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Kena banyakkan taat, kena buat banyak ibadat. Saya buat contoh simple sudah, senang bagi faham. Ayah pernah tengok tak orang kerja 8 pagi sampai 5 petang. Kerja sampai waktu sembahyang pun dia tak sembahyang. Pasal apa? Kerja menyengit. Boleh faham tak tu? Dia kerja tu agak-agak dalam cukup bulan dia dapat tak gaji sebab kerja dia tu? Dapat, Ustaz, dia dapat gaji pasal dia kerja setiap hari, dia dapat gaji. Okey, lelaki pertama. Lelaki kedua kerja juga 8 sampai 5 kerja, tapi bila mai waktu sembahyang pukul 1 dia berhenti, pukul 1 suku dia sembahyang dulu. Pasal apa? Dia kata ni perintah Tuhan suruh sembahyang dulu, apapun sembahyang dulu. Orang ni agak-agak ujung bulan dapat gaji ya? Dapat, sama. Hak pertama tadi boleh gaji, boleh duit, hak kedua pun boleh duit. Tapi yang menariknya, hak kedua ni berkat singgah dekat duit dia.
Akhirnya apa jadi? Cukup. Dia belanja cukup, dia belanja hak baik-baik, pasal keberkatan duduk hingga duduk di harta dia, duit dia. Faham kaedah tu? Rumah kan Nabi ajak kita, kalau ada rumah jangan biar rumah jadi kubur. Suruh sembahyang sunat dalam tu, suruh baca Quran dalam tu, suruh zikir dalam tu. Tujuan dia apa? Nak jemput berkat, tentera Tuhan yang namanya berkat, supaya singgah kat rumah kita. Bila berkat singgah kat rumah kita, rumah tentera. Tu cara. Understand? Faham ke saya duk cerita? Boleh no? Sama juga nak bagi negara kita berkat singgah kat negara. Hak ni kena tegakkan ajaran Islam. Kena tegakkan Islam dalam negara. Setakat mana kita mampu. Tu cara nak tarik berkat. Kalau tak buat, berkat akan tinggalkan kita. Itu saja. Ya no? Insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Saya rasa tak ada soalan kot no. Kalau ada tanya. Tak ada soalan no? Baik. Cuma nak minta jangan lupa nah, hak tadi kita bincang tu, yang adab dalam majlis, yang individu dengan isi perbincangan tu. Jangan lupa tajuk tu, termasuk tajuk WhatsApp tadi tu. Jangan lupa. Mudah-mudahan ada panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang belum dapatkan kitab, kalau berhajat nak kitab, kitab ada di situ. Harga dia tak tahu apa aje no. RM10. Duit ambil kitab, duit bulan tabung RM10. Kitab yang belakang tu wakaf. Hak mana wakaf tu tak baliklah, kalau tak mau ambil letak balik. Nah, insya-Allah. Yang kedua, jamuan ada di sebelah sana. Ada di sebelah sana. Minta jangan balik lagi. Sama-sama ambil jamuan dulu. Ada orang buat kenduri. Mudah-mudahan keberkatan tu sampai pada kita semua. Wallahu a'lam.